Share. Okey, kita dah start record. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zul Hakim bin Muhammad Azmi dan seorang lagi nama kawan saya ialah Nama saya Fandinish bin Muhammad Syukri. okey, sekarang ni saya akan membentangkan tajuk iaitu penderaan kanak-kanak. Untuk penderaan kanak-kanak ni, next slide. Okey. Saya akan terangkan definisi penderaan kanak-kanak dulu. Penderaan kanak-kanak ni bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan oleh golongan kanak-kanak. Biasanya ditaktifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun lah. Penderaan kanak-kanak ni boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada di rumah, institusi pendidikan, tempat tinggal untuk kanak-kanak terbiar atau tempat awam lain. Penderaan secara fizikal termasuk melibas, menampar, menjatuhkan atau menyebabkan kecederaan fizikal pada kanak-kanak. Lepas tu, next slide please. Okey, oleh siapa kanak-kanak ni didera? Penderaan kanak-kanak yang dilakukan oleh kaum keluarga terdekat seperti ibu bapa kandung, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, datuk nenek, adik-beradik, ibu bapa saudara dan lain-lain lah yang merangkumi penderaan berbentuk fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Jadi saya akan next slide. Okey. Ni adalah jenis-jenis penderaan lah. Penderaan ni kita boleh tengok ada dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, tempat tinggal, kehidupan yang selamat, nutrisi lah. Okay, jadi dari segi kesihatan ni saya boleh jelaskan dekat sini dia macam contoh kalau ibu bapa tu dia kurang contoh kalau anak dia demam ke, dia tak bawa anak dia pergi jumpa doktor, itu adalah salah satu jenis penderaan jugalah. Okay, jadi dari segi pendidikan ni contoh kalau tidak bagi pendidikan yang cukup kepada anak-anak mereka. Contoh kalau kanak-kanak yang berumur 4 tahun dah, maksudnya dah boleh pergi sekolah tapi ibu bapa dia tak hantar anak tu ke sekolah lah. Jadi dari segi perkembangan emosi juga kita sebagai ibu bapa ni macam tak bagi anak-anak tu tengok macam cerita-cerita yang bercinta apa semua tu lah, iaitu akan membantukan dia punya emosi lah. Lepas tu seterusnya tempat tinggal yang selesa juga adalah penting ya untuk kanak-kanak, untuk pembesaran kanak-kanak. Jadi kita sebagai tanggungjawab seorang ibu bapa ni haruslah menyediakan tempat tinggal yang selesa lah untuk kanak-kanak tersebut. Lepas tu kehidupan yang selamat dan yang terakhir sekali adalah nutrisi. Nutrisi ni saya boleh bagi dari jenis makanan lah. Contoh makanan yang berkhasiat, cukup protein, vitamin semua tu yang cukup lah kepada kanak-kanak. Jika tak cukup dari segi nutrisi apa semua tu, ia adalah jenis penderaan juga. Okay, next slide. Bagi saya explain adalah penderaan secara fizikal. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Penderaan kanak-kanak secara fizikal adalah satu bentuk penderaan yang lazim berlaku di seluruh dunia juga lah. Boleh berlaku di rumah, sekolah atau tempat kebajikan kanak-kanak tu. Lepas tu penderaan kanak-kanak secara fizikal ni punya kesan yang terhadap pengembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan fizikal ni seringkali mengalami masalah emosi dan psikologi seperti hilang dalam membina hubungan sosial, bersikap agresif. Mereka juga boleh menghadapi masalah jangka masa yang panjang seperti gangguan pembelajaran, masalah kesihatan mental dan risiko untuk terlibat dalam tingkah laku jenayah atau penyalahgunaan dadah pada masa dewasa jugalah. Oleh itu penting untuk kita mengambil tindakan untuk mencegah dan menangani penderaan secara fizikal. Okey, seterusnya next slide. Okey, penderaan dari segi seksual. Penderaan seksual ni menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seorang kanak-kanak itu teraniaya dari segi seks jika ia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang yang memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.
Okey, penderaan seksual terhadap kanak-kanak boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pelacarian, perkosaan, gangguan seksual dan penindasan kanak-kanak dalam aktiviti seksual. Kesan daripada penderaan seksual ni terhadap kanak-kanak ni berkata sangat luar biasalah. Seperti mangsa seringkali mengalami trauma emosi yang mendalam dan mengalami kesan jangka panjang seperti kehilangan harga diri, lepas tu gangguan makan, gangguan tidur, masalah secara sosial dan keciciran dalam pelajaran. Mereka juga cenderung untuk menghadapi masalah dalam membina dan menjalin hubungan yang sihat dengan orang lain, termasuk hubungan percintaan pada masa dewasa lah. Lepas tu, jadi kita ni sebagai masyarakat penting untuk menyedari bahaya penderaan seksual terhadap kanak-kanak ni dan berusaha untuk mencegahnya lah. Lepas tu kita juga harus memahami tanda-tanda penderaan seksual seperti macam kanak tu berlaku perubahan emosi, perilaku, ketakutan berlebihan, penarikan diri dan masalah fizik lah. Adalah penting kita juga untuk membantu mangsa kanak-kanak tu yang didera secara seksual kerana semakin awal tindakan yang diambil untuk melindungi dan membantu mangsa, semakin mudahlah untuk pulih daripada trauma yang mereka alami. Jadi saya akan serahkan kepada kawan saya untuk seterusnya lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai penderaan emosi. Okey, penderaan emosi merujuk kepada bentuk gangguan psikologi terutama dari segi mental dan emosional sama ada didera dan dianiayai oleh ahli keluarga terlibat. Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 17-2-B memperuntukkan bahawa seseorang kanak-kanak itu dianggapkan sebagai dicederakan dari segi emosinya jika ada gangguan yang substansial dan boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu. Okey, antara kanak-kanak yang secara berterusan terdedah kepada penderaan emosi berkemungkinan besar mengalami kesan negatif yang menjejaskan pembangunan emosi, tingkah laku dan perasaan rendah diri. Antara ciri-ciri keluarga yang dikenal pasti lazim menyebabkan kanak-kanak terdedah terhadap penderaan emosi ialah keganasan rumah tangga, masalah mental dalam kalangan ahli keluarga dewasa dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan ahli keluarga. Selain itu, penderaan dari segi emosi yang dialami oleh kanak-kanak juga sukar dikesan dengan mata kasar. Kebanyakan doktor perubatan yang merawat tidak mengenali aspek penderaan emosi dan hanya menekankan rawatan terhadap kecederaan fizikal yang jelas kelihatan oleh mata kasar. Ini kerana bagi mengesal penderaan bentuk ini memerlukan kepada kepakaran dalam bidang sosiologi, psikologi dan psikiatri. Seterusnya, pengabaian kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak didefinisikan sebagai ketinggalan untuk memelihara atau lain-lain tingkah laku yang mewujudkan ancaman kepada kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Statut di Malaysia menggambarkan pengabaian kanak-kanak sebagai kegagalan ibu bapa penjaga untuk memenuhi keperluan asas anak-anak mereka seperti menyediakan tempat perlindungan, makanan, pakaian dan keselamatan diri kanak-kanak. Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 31 memperuntukkan bahawa seseorang ibu atau bapa atau penjaga atau orang lain yang bertanggungan di sisi undang-undang untuk menyara seseorang kanak-kanak dianggapkan sebagai telah mengabaikan kanak-kanak dengan cara mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi. Seterusnya, kanun keseksaan juga boleh diguna pakai bagi mendakwa ibu bapa penjaga yang membuang anak mereka. Di sini saya sertakan contoh-contoh pengabaian yang dilakukan oleh ibu bapa. Yang pertama, kegagalan ibu bapa untuk menjaga kebersihan rumah sehingga mendedahkan kanak-kanak di bawah jagaan mereka kepada bahaya akibat makanan yang tercemar. Seterusnya, kegagalan ibu bapa dan penjaga untuk menyediakan pakaian yang bersih serta menjaga kebersihan diri anak-kanak di bawah jagaan mereka. Seterusnya, kegagalan ibu bapa dan penjaga untuk menyediakan makanan yang mencukupi dan berterusan kepada kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Dan yang terakhir, kegagalan ibu bapa dan penjaga
untuk memastikan kanak-kanak di bawah jagaan mereka tidak terlibat dengan aktiviti yang berbentuk jenayah. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan mengenai punca-punca penderaan. Okey, jadi di sini kita boleh lihatlah antara punca-punca berlakunya penderaan kanak-kanak ni yang paling utamalah semua ni adalah masalah kewangan, lepas tu dari segi penceraian ibu bapa, lepas tu kurang didikan agama. Yang ni kurang didikan agama ni bukan kepada kanak-kanak tu lah tapi kepada ibu bapa tu sendirilah, kurang berkaitan dengan agama. Lepas tu tekanan ibu bapa, yang ni kita boleh lihat daripada contohnya kalau ibu bapa atau pasangan ibu bapa yang bekerja kan, biasanya diorang ni balik malam, balik lewat. Jadi diorang punya stres, diorang punya tekanan terhadap kerja tu banyak. Jadi diorang akan lepaskan tekanan mereka tu kepada anak-anak lah. Lepas tu punca yang seterusnya adalah dadah. Lepas tu sikap tidak peduli, pergaduhan dalam rumah tangga. Lepas tu perkahwinan yang tidak sah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan dari penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Dan untuk pengetahuan, kesan-kesan ini juga boleh digunakan sebagai cara untuk kita mengesan sekiranya kanak-kanak itu telah didera atau telah diabaikan. Okey, yang pertama, mereka kelihatan takut kepada ibu bapa mereka. Sebagai contoh, mereka kelihatan tidak rapat dengan ibu bapa mereka, dan apabila ibu bapa mereka pulang, mereka kelihatan takut dan mereka tidak gemar untuk berbual dengan mereka. Dan seterusnya, kecederaan pada badan seperti lebam, itu adalah common di mana sekiranya kanak-kanak itu didera mesti akan ada kesan-kesan lebam akibat dari pukulan menggunakan objek yang tumpul ataupun tajam. Dan seterusnya, mempunyai masalah pembelajaran. Mungkin ibu bapa kanak-kanak tersebut mengabaikan kanak-kanak tersebut dengan cara tidak memberikan pendidikan yang mencukupi kepada kanak-kanak itu. Seterusnya, kanak-kanak itu kelihatan letih dan sering tidur di dalam kelas. Seterusnya, berpakaian tidak seperti orang biasa, di mana mungkin kanak-kanak yang didera ataupun diabaikan ini mereka mungkin berpakaian berbeza daripada orang lain mengikut situasi. Sebagai contoh, sekiranya pada waktu panas mereka akan memakai baju yang tebal, tidak seperti kanak-kanak biasa yang lain, mereka akan memakai baju yang nipis. Dan akhir sekali, berhati-hati ataupun sensitif dengan sentuhan fizikal. Sebagai contoh, apabila orang lain menyentuh atau menepuk bahu, mereka akan memberikan reaksi yang lebih, atau mereka memberikan reaksi terkejut kerana mereka begitu sensitif terhadap sentuhan, mungkin disebabkan oleh trauma akibat dari penderaan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya, cara mengatasi. Saya serahkan kepada kawan saya. Okey, untuk cara mengatasi ni kita dilihat di sini ada 16 cara untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. Jadi yang pertama adalah memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak. Yang ini kita boleh bagi kepada mungkin remaja-remaja yang nak berkahwin dalam umur 20 ke macam tu lah. Lepas tu membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umum masyarakat lah. Dan yang seterusnya, menjadi anggota masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling. Lepas tu mengamalkan gaya hidup yang sihat, memperkasakan ilmu agama dan moral, dan yang terakhir adalah mendalami ilmu dan kemahiran sebagai ibu bapa. Untuk ilmu dan kemahiran sebagai ibu bapa ni sangat penting ya untuk kita sebagai yang bakal menjadi ibu bapa. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi dekat sini adalah penderaan kanak-kanak secara seksual adalah kejahatan yang serius dan memerlukan perhatian serius daripada masyarakat lah. Jadi melalui kesedaran, pendidikan sokongan dan tindakan pencegahan yang kukuh lah, kita boleh membantu mengurangkan dan memerangi penderaan kanak-kanak dan memberikan harapan yang lebih baik untuk masa depan mereka jugalah. Mereka bukan sahaja layak mendapat perlindungan tetapi kanak juga layak untuk menghidupi hidup tanpa trauma dan keganasan. Jadi itu saja daripada kami berdua. Terima kasih dan jumpa lagi. Tahan.